Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elok gah game pada rakan-rakan guru besar khasnya guru besar SK Sekolah Murid Orang Asli. Saya nak kongsi pengalaman amalan terbaik. Tajuknya pengurusan dan pentadbiran Sekolah Kebahasaan Cina A Sungai Tiput Utara, di mana sekolah kami telah berjaya mendapat tempat ketiga dalam seminar amalan terbaik SMOA Kebangsaan yang diadakan pada 3 hingga 5 Oktober IAB Genting Highland. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua warga SK Cina In, komuniti Tok Batir yang memberi sokongan dalam menjayakan anugerah ini. Saya Abdul Rahim bin Haji Abdul Azizi, 8 tahun berkhidmat di Jabatan Pendidikan Negeri Perak, pengurusan guru. Selepas 8 tahun di jabatan, alhamdulillah saya dapat dinaikkan sebagai guru besar di SK Cina In, Sekolah Murid Orang Asli, 100%-nya murid orang asli, kawasan luar bandar, hampir dengan hutan. Selepas daripada sekolah saya, semuanya hutanlah, gugusan Baung ataupun di Sungai Tiput. Rakan-rakan sekalian, semasa di jabatan, saya alhamdulillah dapat kesempatan mengadakan program-program aktiviti kedap khasnya Sekolah Murid Orang Asli Negeri Perak. Di Negeri Perak ada 28 sekolah murid orang asli, dan alhamdulillah #57 3 PPPM Sekolah Murid Orang Asli di Negeri Perak telah banyak adanya peningkatan. Dan bila Kementerian Jabatan atau PPD mengarahkan kami mengadakan pameran di Hari Guru Peringkat Kebahasaan di Arusta Negeri Perak, Hari Guru Negeri Perak ataupun di PPD, kami tidak menolak. Sebab tujuan kami dengan adanya pameran Sekolah Murid Orang Asli, maka kami berkesempatan untuk mempromosikan kejayaan-kejayaan yang ada di Sekolah Murid Orang Asli Negeri Perak kepada guru-guru luar dan komuniti-komuniti luar yang ingin mendalami pengetahuan mereka mengenai sekolah-sekolah yang ada di pedalaman P1, P2 ataupun yang mendapat allowance 10%. Semasa dalam pameran, alhamdulillah dengan kerjasama semua warga guru besar dan juga guru-guru SKMOA, booth kami menjadi booth yang menjadi tarikan ramai. Dan juga semasa Yang Durian Mahmudia Seri Paduka Baginda Raja Nazrin Shah merasmikan Sekolah Menengah Baung, maka kami pun telah mengadakan booth pameran. Dan alhamdulillah tuanku amat berminat dalam Sekolah Murid Orang Asli ini. Saya di SK Cina In bertugas mulai 2016 hingga 2019. Pada bulan Mei tahun lepas, saya bersara wajib. Tetapi hingga hari ini kami masih lagi turun untuk membantu sekolah-sekolah SMOA khasnya di Kuala Kangsar dan umumnya di Negeri Perak. Perkongsian idea ini, amalan terbaik ini, alhamdulillah Perak telah berjaya menunjukkan diri di peringkat kebahasaan Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana banyak di antara sekolah SMOA telah berjaya memenangi anugerah peringkat kebangsaan untuk tahun 2019. SK Cenderung Kerubi, SK Tenau dan SK Pos Legap telah berjaya berkongsi pengalaman membentangkan kertas kerja kejayaan di IAB dan juga di Maktab Keguruan Institut Pendidikan Keguruan Engku Afzan di Kuala Lumpur, Pahang.
Rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Pertamanya dalam 3 PPPM, ya, kami bertumpukan kepada inisiatif 57 mandat yang telah diberi, dan di mana dalam inisiatif #57 transformasi pendidikan orang asli dan pribumi. Dan dengan mematlamat aspirasi murid, kemenjadian murid, penekanan terhadap aspek pengetahuan dan juga penekanan terhadap etika dan kerohanian. Asasnya anjakan 1, 9 dan 10 menjadi tumpuan SK Cina-In. Anjakan pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Alhamdulillah, kita berjaya. Anjakan 9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Alhamdulillah, dengan sokongan rakan-rakan daripada agensi kerajaan, IPD, Kementerian PPD, Jabatan Pendidikan Negeri Perak, di mana kita telah memenangi banyak anugerah di peringkat kebangsaan, sebanyak 8 anugerah peringkat kebangsaan. SK Cina-In, PPD Kuala Kangsar berjaya di dalam acara-acara yang telah dipertandingkan ataupun diminta untuk mempromosi pengurusan asrama dan lain-lain. Anjakan yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan ringgit bagi setiap murid, di mana sekolah SK Cina-In telah mendapat dana daripada agensi luar setelah memenangi beberapa anugerah. Maka hasilnya murid-murid SK Cina-In, khasnya murid asrama, merasa nikmat daripada kejayaan-kejayaan ini. Dan juga hasrat kerajaan, hasrat KPM, hasrat Jabatan Pendidikan Perak dan juga PPD Kuala Kangsar, setiap ringgit yang dikeluarkan oleh mereka, kita memaksimumkan dan hasilnya telah berjaya. Pelan tindakan pemajuan SK Cina-In Sungai Rikut berteraskan pada falsafah pendidikan kebangsaan dan juga plan pembangunan pendidikan Malaysia. Seterusnya, lihatlah klip pengenalan SK Cina-In. Pengurusan dan pentadbiran sekolah SK Cina-In dibantu oleh 18 guru dan 7 orang AKS, sokongan sekolah, dan kita sangat padu, kita sangat mendapat satu arah tuju yang sama. Tagline kami, mengakar, merimbun, menggapai awan. Dalam pengurusan fal
Dan takvim sekolah kita cuba sedaya upaya menepati takvim. Seperti biasa, kadang-kadang ada aktiviti-aktiviti lain kami terpaksa tangguhkan aktiviti tersebut. Tetapi dari aspek pengurusan fas telah ditangani oleh Jemaah Nazir dan pihak jabatan pengurusan Fakir Alhamdulillah kita mengikut SOP dan juga berpandukan filing akhir negara seperti yang tunjuk dalam gambar ini. Untuk pelibatan guru SK Cenain memang ada kehebatan dia. Umpamanya penongkanan PK1 saya, penongkanan takbiran saya, Encik Anwar, dia meminati muzik dan telah pun mewakili PSKPP di peringkat daerah dan juga di peringkat negeri, dan inilah cita-cita dia. Dan juga seorang guru tahap 1 iaitu Cikgu Nizam yang memang tahun 1 saja, setiap tahun dia akan memegang tahun 1. Dia memang mahir tahun 1 dan kita kekalkan sebab tidak mendatangkan masalah, dan dia telah mewakili sekolah, daerah dan juga negeri dalam PSKPP bola sepak. Dan inilah anugerah-anugerah yang telah didapati. Dan banyak lagi dah. Untuk program staff kami, iaitu seperti mana-mana sekarang, senam aerobik, perdana dan berkala, gotong royong. Kalau pusat subur mengadakan gotong royong, semua guru akan terlibat, termasuk komuniti ibu bapa asli yang tinggal sekitar. Dan juga saya membuatkan aktiviti outreach kepada murid-murid yang kehadirannya sangat kurang, dibantu dengan penongkanan saya dan dibantu dengan Cikgu Sarun yang Sarun ini untuk yang lama di situ di SPTN, dan bapa kepada anak-anak saya yang di asrama sebab dia warden. Dan juga kita mengadakan beberapa aktiviti, contohnya bowling pada semua warga guru, mengadakan riadah ke waterfall di Pos-Yung. Dan dengan itu, adanya aktiviti-aktiviti ini, kami silaturahmi amat rapat, sangat rapat dalam satu pasukan yang amat mantap. Dan juga dibantu dengan rakan-rakan IPD, rakan-rakan PKD, BTP, jabatan dan juga PPD untuk mengadakan ladap kepada guru-guru dan staf. Untuk staf asrama, mereka dibantu oleh unit asrama diketuai oleh Encik Sarul Anwar untuk memantapkan lagi pengurusan asrama. Dan juga aktiviti lasak, team building, abseiling, flying fox kita adakan di sekolah dengan pihak dibimbing oleh pihak swasta di luar. Alhamdulillah semua guru, staf dan juga murid terlibat dalam aktiviti-aktiviti ini yang diadakan pada setiap tahun pada kem perdana co-curriculum SK Cenain. Tuan-tuan dan puan-puan, tahun 2016 semasa saya diarah untuk berkhidmat di SK Cenain, alhamdulillah saya hanya melakukan SWOT analisis kekuatan dan kelemahan, dan kita cuba atasi dan kita berbincang dengan penongkanan dan semua guru dan juga komuniti. Batin-batin berterlibat untuk mendapatkan satu kata sepakat arah tuju yang sama, iaitu mengakar dan menghimpun. Dan turning point di sini 360 darjah adalah selepas kami mengadakan lawatan penanda arah di SK Post Mansion, semua guru dan staf dan 28 orang murid, satu bas dan 6 kereta, kami bermalam di Cameron Highland membawa anak-anak kami ini. Dan esoknya paginya kami pergi ke SK Post Mansion. Terima kasih kepada guru besar, sahabat saya, SK Guru Besar Haji Zaihan. Guru besar yang sangat mantap memajukan sekolah aktif di Negeri Pahang. Iaitu pada 14 Mei 2018,
hari Isnin kita mendapat cuti peristiwa sebab hari Ahadnya kita mengadakan gotong royong perdana. Lepas gotong royong kami pun bergerak ke Kemah Haden. Di Kemah Haden, seperti tuan lihat dalam klip video yang ringkas ini, anak-anak saya sangat gembira bila mereka dapat berkenalan dengan anak-anak semai di SK Postmaster. Semua guru terlibat. Tumpuan kami adalah pengurusan SK Postmaster dan khasnya pengurusan asrama. Dan kita mengadakan tanda tangan MOU, maka hubungan jalinan mesra SK Cina bersama SK Postmaster sangat akrab sehingga ke hari ini. Seperti biasa, mana-mana sekolah pencerapan guru-guru 2018 kita dah adakan satu jadual ya, dalam takvim, dan kita cuba menepati tarikh untuk kita buat pencerapan, dan setiap kali pencerapan kita dokumentasikan micro teaching, kita gunakan kamera dokumentasikan. Lepas ada pencerapan itu micro teaching yang saya buat ini memang kami dah tengok perhatilah. Kalau tengok dalam borang yang telah diberikan, efek memang diikut dalam PDP itu. Okey, pencerapan video itu kita edit dan kita buat persembahan pula semasa diadakan contact time atau mesyuarat guru mengikut ya, SOP pendidikan abad ke-21 kita amalkan di SK Cina dan semua sekolah pun macam tu dah amalkan. Segala kekuatan guru mengajar kita bincangkan selepas menonton micro teaching ataupun video clip yang telah dibuat oleh guru-guru, dan kita pun telah masuk beberapa klip video PDPC di Maya. Tuan-tuan boleh melayari Facebook SK Cina ataupun YouTube channel Abdul Rahim Azizi. Semua huruf kecil. Untuk pengurusan kewangan pula, sekolah SK Cina ya, dibantu oleh Puan Nabila, PT yang hebat. Puan Sataria pun hebat aspek asrama sebab beliau adalah penyedia asrama. Dan SK Cina membawa akaun kewangan sekolah ke audit sekolah di Taiping, dan kita alhamdulillah mendapat cemerlang. 2015 baik, 2016 baik, 2017 laporan kewangan cemerlang, 2018 juga cemerlang. Dan ini kita mengharapkan pihak PPD ataupun pihak jabatan menyediakan satu sedia penghargaan kepada sekolah supaya memberi motivasi kepada kerani yang menguruskan kewangan sekolah untuk didokumentasikan di galeri SK Cina dan galeri Tok Pangku. Untuk pengurusan asrama, tuan-tuan dan puan-puan, ya, tuan-tuan dapat lihat kemudahan-kemudahan yang telah kita upgrade. Surau Al-Falaq telah menerima anugerah, dan kita mengimaratkan surau ini sebagai satu surau katalis kepada surau-surau yang ada kampung. Di kampung itu, kampung Cina ada 6 kampung. Kampung Perui, Kampung Kuala Cina, Kampung Tangah, Kampung Jong, Kampung Bawung, dan akhirnya Kampung Kajang. Kampung Kajang adalah sebuah kampung yang paling jauh, di mana kita galakkan murid-murid tinggal di asrama. Khasnya murid-murid tahun 1. Alhamdulillah, asrama SK Cina telah ada 8 orang murid tahun 1. Memang peringkat awalnya kita mendapat aduan daripada warden mengatakan bahawa murid tahun 1 ini tidak pandai mengurus diri,
Kalau nak pergi buang air tu, buka je bilik air, terus dia tancap di situ sajalah. Ya, tapi alhamdulillah dengan bantuan kakak-kakak, abang-abang, mentor-mentor yang telah dilantik ataupun ibu-ibu yang telah dilantik jadi menjaga dom masing-masing, maka sebulan saja. Lepas itu asrama SK Cina In kembali ceria, tidak ada berbau dan juga kebersihannya kekal sehingga mendapat johan anugerah peringkat kebangsaan itu. Dan kita ada balai sewang ataupun pondok lah asli, di mana murid-murid asrama ni rasa kampung mereka ada di sekolah. Dengan adanya balai-balai sewang, alhamdulillah kita telah ada 3 pondok sewang yang dibuat daripada bulu, ya, daun-daun atap-atap, daun rumbia dan sebagainya lah. Jadi setiap ruangan asrama diceriakan ataupun dindingnya bermaklumat, termasuklah dalam bilik asrama sendiri. Dan inilah asrama, bangunan asrama yang terpisah daripada bangunan sekolah. Seronok ni tuan-tuan, mengajar di sekolah asli walaupun jauh 56 km daripada rumah saya. Rumah saya di Ipoh. Saya selalu bertolak dari rumah pukul 6.30, habis lewat 6.45 sebab akan sampai di SK Cina In sebelum pukul 8. Selalunya pukul 7.30 ataupun 7.45 sebab sekolah asli ni kebanyakan di Perak pukul 8 baru memula sebab mereka duduk berjauhan daripada sekolah. Okey, asrama Cina In mewakili Jabatan Pendidikan Negeri Perak, di mana untuk peringkat negeri kita telah berjaya 2018, ya, terpilih Johan Peringkat Negeri, anugerah Seri Asrama Terbilang peringkat kebangsaan pada tahun 2019 kita dapat. Sampai kita menang peringkat negeri, sampai dipantau dibantu oleh unit asrama dan juga unit sektor pembangunan kemanusiaan. Maka dengan bantuan mereka, dengan bantuan rakan-rakan lain, dengan doa-doa masyarakat, guru besar, maka kita dapatlah anugerah tersebut. Tetapi untuk mendapatkan anugerah tersebut memang dari segi dokumentasinya memang mengambil masa yang panjang, dan dokumentasi ini sangat penting sebab dia banyak memberikan markah bonus kepada anak-anak dan segalanya mesti dokumentasikan, termasuk gambar, klip video dan sebagainya. Dan kebanyakan guru ini bila ada tugasan, kita sudah ada bilik tetamu, maka kita akan bermalam sampai hingga ke pagi esok menyelesaikan tugas-tugas. Jarak jauh daripada rumah saya di Ipoh tidak menjadi masalah. Dah 3 tahun 5 bulan, maka rasa dekat je sekolah dengan rumah saya. Inilah asrama. Terima kasih khasnya kepada Puan Sakaria, pendiri asrama, menceriakan yang dibantu oleh 3 warga dan juga pekerja swasta. Di asrama, di sekolah SK Cina In sangat bersih, tidak ada sampah. Ramai tetamu-tetamu, pelawak-pelawak datang ke SK Cina In, bila mereka tengok, mereka heran tidak ada sampah dan tidak ada tong sampah di kawasan sekolah. Sebabnya di SK Cina In tidak ada jaga kebersihan, tuan-tuan. Tidak ada jaga kebersihan. Perkataan jaga kebersihan, ya, buang sampah dan sebagainya. Tetapi kita ada satu tagline yang kita tanam ke dalam kolbu murid-murid. Buang sampah dapat dosa, tutup sampah mencari pahala. Jadi murid-murid telah pun tertanam dalam kolbu mereka, dan maka jadilah penghayatan menjiwai kebersihan itu. Bila ada murid buang sampah, cikgu-cikgu dan saya sendiri akan minta, dosa kau, akan bagi tahu dosa kau. Sampah dapat pahala kau. Nampak murid yang murid sampah, pahala kau. Jadi ini satu amalan yang baik yang kita teruskan.
pengurusan strategi dan amalan SWOT analisis. Seperti saya katakan tadi, pada peringkat pertama, tahun pertama 2016, saya hanya monitor dan saya bincang dengan penonton kanan saya yang diumpamakan garam tetapi bukan ginju. Mendapatkan perkongsian idea, cadangan, kita bincang, maka dapatlah hasrat kami untuk pengurusan asrama, pengurusan kewangan dan pengurusan PDP sangat baik. Dan untuk program murid tinggal di asrama, ya, bimbingan kami juga dibantu oleh PPD Kuala Kangsar. PPD Kuala Kangsar pegawai-pegawainya sangat membantu, terutama Tuan Sapuan, Tuan PPD selalu datang ke Channel In ataupun pegawai beliau untuk berbincang, membantu, facilitate program-program yang dia jalankan. Sama ada peringkat akademik, pokok dan juga asrama. Dan untuk asrama kita selalu, untuk sekolah lah, bukan asrama saja, untuk aktiviti sekolah tadi, kita adakan sambutan hari lahir 3 bulan sekali, ya. Sama ada kita adakan di asrama waktu malam ataupun kita ada waktu tengah hari atau waktu petang, sambutan hari jadi. Dan juga pada hujung minggu yang mereka tidak dibenarkan balik ke kampung, maka kami, saya dan guru-guru kami dan warga-warga semua dengan pembersihan, pekerja pembersihan kawasan, bawa mereka mandi sungai, ya. Mandi sungai yang berdekatan, belakang asrama ada sungai, tapi kita mengikut SOP yang terletakkan. Tapi murid-murid saja bila dimaklumkan, okey, minggu ni jangan balik, siapa tak balik, kita akan pergi ke waterfall berhampiran dengan sekolah kami, lebih kurang 10 km, ada latar bawung, ya, waterfall, dan kita bawa murid-murid bermandi-manda. Dan juga untuk program seterusnya, sekolah pertanian, kita bawa murid kita solat Jumaat di Masjid Bau, lebih kurang 6 km daripada sekolah. Pada peringkat awal, guru-guru yang membawa dengan kereta sendiri murid-murid asrama yang lelaki ke masjid. Termasuklah highlight saya lah. Highlight saya buka belakang, maka murid-murid yang lain tu lebih tu duduk di belakang highlight saya, bawa mereka sembahyang. Maka klip video yang kami buat, kami sediakan telah ditonton oleh pihak HEM jabatan, khasnya ketua sektor Puan Rahimah sendiri. Maka diarahkan satu bas untuk solat Jumaat, untuk menghantar murid-murid solat Jumaat, diadakan pada hari Jumaat murid yang tinggal di asrama. Alhamdulillah, terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Perak. Cadangan program peningkatan prestasi pula, kita sentiasa mengadakan dialog dengan ibu bapa yang boleh tahun 6. 4 dan 5 kita buat pada 2 tahun, ya, semasa hari kurikulum. Dan sambutan ibu bapa telah banyak berubah daripada dulu dan tidak menitikkan pendidikan anak-anak, tapi sekarang ini kehadiran mereka, bila kata semua ibu bapa datang bila kita jemput mengadakan dialog prestasi, perbincangan mengenai peningkatan UPSR. Sekolah kami, rakan-rakan sekolah asli ni tidak ada PIBG kewangan yang cukup, kewangan yang banyak. Maka kita buat mana yang ada. Umpamanya sekolah di bandar dia ada yuran PIBG RM50 satu orang anak. Tetapi di SK Channel A tidak ada yuran PIBG langsung, sebab mereka tak mampu. Jadi guru besar dan guru-guru serta guru-guru cari idea untuk menyumbang sumbangan daripada pihak luar. Kelas, ya, ceria. Kita untuk tahun ni 2019, guru besar baru Encik Azmi Makruf telah pun mengadakan cerak anggota royong dan mereka buat wallpaper di kelas. Dan juga bai'ah murid tahun 6 kita adakan, dan juga kita lapaskan semasa perhimpunan yang diadakan pada hari Isnin. Untuk program intervensi kehadiran,
Alhamdulillah, kehadiran SK Cenein telah meningkat 90%. Tetapi ini bergantung kepada cuaca. Umpamanya tahun lepas berlaku hujan yang sangat lebat dan banjir, jambatan yang menghubungkan sekolah dengan Kampung Jong, Kampung Kuala Cenein terputus. Maka kehadiran murid-murid yang tinggal di Kampung Jong, Kampung Kuala Cenein pada hari tersebut kurang. Ya, walau bagaimanapun kita sentiasa mengadakan. Kita katakan setiap bulan, fikir dan guru kelas yang terlibat akan masuk kampung menjemput anak-anak. Ya, dan asrama juga kita sediakan lagi dan kita buat macam-macam poster, ya, dan ada di antaranya dibuat oleh murid untuk galakkan mereka tinggal di asrama. Dan alhamdulillah dengan aktiviti ini ramai murid yang tinggal di asrama. Sebelum saya terlupa, semasa kita masuk kampung ni, pada peringkat awalnya kita melalui Tok Batin. Tetapi bila kita dah ada satu hubungan yang baik, khasnya saya memang rapat dengan batin-batin, maka guru-guru tak payah lagi melalui batin, terus pergi ke rumah. Ikut dapur pun boleh. Jadi sudah ada hubungan kepercayaan di antara guru-guru dan juga penduduk kampung. Seterusnya, aktiviti seterusnya, ya, kerohanian. Alhamdulillah dengan dokumentasi, klip video, dengan hubungan guru, dengan masyarakat keliling dan idea-idea guru untuk mendapatkan sumbangan, maka syarikat Siti Khadijah telah pun menyumbang 100 helai telekung kepada surau Al-Falaq SK Cenein. Dan sangat gembira sangat anak-anak saya dapat telekung yang cantik ni, dan comel bila mereka ni memakai telekung Siti Khadijah. Terima kasih syarikat Siti Khadijah dan CEO-nya datang untuk menyerahkan telekung tersebut. Maka surau pun ada aktiviti dengan korporat, maka satu daripada bonus kami dapat anugerah surau Imarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Khas, anugerah khas kepada kami. Surau kami ni sekolah asli, tetapi alhamdulillah keceriaan dia, aktivitinya sama dengan sekolah di bandar. Maka kami bawalah CEO Siti Khadijah masuk kampung Kajang untuk melihat sendiri suasana penduduk di sekitar kampung tersebut. Dan inilah majlis program CSR telekung Siti Khadijah menyumbang telekung kepada surau Al-Falaq SK Cenein. Pendidikan abad ke-21. Maka kami telah melihat perlu adanya televisyen dan pihak korporat ada menyumbang 2 peti TV yang kita masukkan kelas tahun 1 dan tahun 6, dan juga sumbangan daripada Ketua Sektor Puan Rahimah dari suaminya, sebuah lagi satu TV ditempatkan di Dewan, dan juga kita perlukan satu TV. Selepas solat Jumaat, kami selalu berjumpa di kedai Pak Wan Corner. Selepas Jumaat, saya belanjalah bihun goreng ke dengan baca-baca dengan komuniti yang hadir malam Jumaat di kedai itu. Maka saya cadangkan kepada YDP, PABG Tengah, boleh tak PABG menyumbang? Masa ketika itu wang PABG hanya 1,000 lebih saja, dan saya perlukan lebih kurang 800 untuk membeli TV. Maka YDP kata dia perlu berbincang. Maka mereka pun berbincanglah, cakap kemialah dengan hadir masa makan tersebut. Lepas bincang, YDP
mengatakan cikgu tak payah kita gunakan wang BIBD, kami telah bermesyuarat tadi, maka kampung kami akan menyumbang TV. Dan 6 kampung itu, penduduk kampung itu mengadakan kutipan dan seorang membayar sumbangan RM4 saja daripada dalam kampung. Maka inilah TV tersebut. Batin JPD menyerahkan kepada Timbalan Pengarah Haji Rokli, dan Haji Rokli pula menyerahkan TV itu kepada saya, Guru Besar SK Channel ini. Maka cerita televisyen ini dapat pengetahuan jabatan dan kementerian, maka pihak kementerian kata sudah ada perubahan orang asli mengambil berat dengan pendidikan anak-anak mereka. Di samping itu juga kita dapat sumbangan, sebab kita tak boleh malu. Minta aja, boleh kita minta, dapat tak dapat, kita keluarkan surat saja. Alhamdulillah, Koperasi Guru-Guru Melayu Perak Berhad bertempat di Ipoh telah menyumbang RM9,000 kepada PIBD untuk penyediaan kemudahan untuk anak-anak kami di SK Chennai. Dan inilah majlis penyerahan saya serahkan kepada YDP PIBD JPD. Di samping itu juga pihak sekolah mendapat sokongan bersama daripada IPD, Maktab Tengku Ampuan Afzan Kuala Lupis, dan daripada BTP, daripada agensi luar, daripada RICO, daripada UKM, Universiti UiTM, Iskandar, College Universiti, Sultan Azlan Shah di Kuala Kangsar. Dan ini adalah dokumentasi daripada IPD Ipoh Afzan. Dan juga di samping itu, kita menjemput sekali 3 hari 2 malam 7 minggu, kita jemput senator yang jaga hak ehwal orang asli, majlis anugerah, ya, sumbangan, dan juga penyerahan cek kepada Batin yang telah membina bersama menjayakan program tersebut, khasnya pembinaan balai sewang untuk asrama. Majlis ini disaksikan oleh pengarah dan juga wakil PPD, wakil jabatan. Dan aktiviti di masa aktiviti ini sangat menyeronokkan. Satu aktiviti kenangan kepada pelatih-pelatih kita, terdiri daripada anak-anak orang asli, ya, seramai 36 orang yang datang ke asrama dan bermalam membuat program dengan anak adik-adik mereka. Sangat berjaya. Terima kasih pengarah IPD Ipoh Afzan, khasnya Dr. Amin, Jamil dan rakan-rakan lain yang turut bermalam di asrama bersama dengan anak-anak saya. Sambutan Hari Orang Asli Sedunia peringkat PPD Kuala Kangsar, kita adakan, kita jemput semua guru besar daerah Kuala Kangsar untuk hadir sambutan Hari Orang Asal, ataupun kita panggil Hari Orang Asli Sedunia. Kita adakan pameran dan juga pelancaran. Ini dia gambar Senator Isa Abdul Hamid. Juga kita mendapat sokongan padu daripada BTPN Negeri Perak, Kementerian Pendidikan juga, Bukit Kera, BTP Kebangsaan, ya, di Bukit Kera turun, dengan juga sambil PKD yang berdekatan dengan sekolah, PKD Tengah Tikut khasnya mengadakan program ladap untuk guru-guru sekolah artis kita, untuk murid, program untuk murid, ya, projek Prok VLE, dan juga tanaman mitigasi ini kita buat. Dan juga telah pun majlis penutup telah dirasmikan oleh Encik Mokhtar bin Wahid, Ketua Penerong Pengarah BTP Negeri Perak. Terima kasih, sangat berjaya. Boleh katakan program dengan Sidoa ni semuanya satu pata berkesan dan berjaya
sehingga kita dapat anugerah di peringkat kebangsaan. Dan juga dengan Universiti Sultan Azlan Shah Kuala Kangsar, dan mereka setiap tahun akan datang, sama ada siswa-siswi akan berkampung di asrama SK Cene'in sebanyak 2 tahun dah. Tetapi tahun 2018 kami pada 10 Mac kami pergi ke kampus di Kuala Kangsar membawa murid-murid, dan inilah dokumentasi gambar-gambar dan penyerahan cenderamata kepada universiti dan universiti kepada sekolah. Ada kena buat apa? Kalau ada kena buat apa? Ya, tapi tak pernah apa. Boleh benda pula kan. Boleh sikit tu boleh ni. Kalau nanti okey. Dia boleh memberikan motivasi kepada mereka sebab mereka seronok. Ya. Kalau cikgu tak bawa murid-murid kita keluar, nak harap ibu bapa macam murid sekolah bandar tak merasa. Aktiviti di semua sekolah murid orang asli, bila program yang melibatkan aktiviti luar, guru lah, murabbi, muallim lah yang bawa mereka keluar. Di samping mereka mengadakan aktiviti permainan bola sepak ataupun MFD ataupun lawatan sambil belajar, mereka dapat meyakinkan diri, berinteraksi dan melihat pembangunan di bandar. Terima kasih cikgu, terima kasih cikgu, terima kasih cikgu, guru-guru di sekolah SMOA di Negeri Perak. Untuk kepiteraan sekolah SK Cene'in, ad hoc dancer, dinamakan ad hoc dancer. Inilah penari-penari setiap tahun, ya, kita memenangi hadiah lah, tempat pertama, kedua, ketiga di peringkat kebangsaan, peringkat negeri. Dan ad hoc dancer ini telah merupakan kumpulan tarian sewang contemporary, ya, dalam lagu bahasa Temia kumpulannya, ya, dan juga telah banyak undangan, undangan daripada hotel membuat persembahan di Hotel Symphony Hotel Ipoh, di Maidin Mall, dijemput, tapi pihak penari kami tidak dapat bersama sebab ada aktiviti yang lebih utama yang ada di sekolah. Kalau tidak, memang seronoklah kalau anak-anak saya ini dapat buat persembahan di Maidin Mall Ipoh. Ramai yang akan menyaksikan kehebatan anak-anak kami. Inilah dia ad hoc dancer. Karnival kesenian dan tarian peringkat antarabangsa dan juga kebangsaan, ad hoc dancer Cene'in telah dapat tempat ketiga. Sebab masa itu memang murid-murid memang penuh yakin dengan senyumannya, dengan gerak tarinya, dengan yang paling penting keyakinan dan keseronokan semasa mereka sembahkan, maka mereka berjaya mendapat tempat ketiga peringkat kebangsaan. Dan kita telah adakan MOU dengan sebuah sekolah di Thailand berdekatan dengan Hanyai. MOU. Hanya tak kesempatan kita untuk pergi ke sana. InsyaAllah, saya harap guru besar yang menggantikan saya ini dapat membawa murid dengan Zaman Jaafar pergi melawat Thailand, sekolah yang telah kita ada MOU itu. Untuk kegiatan seterusnya, pelantikan Exco Pengawas SK Cene'in dimulai pada 2016. Ya, pada bulan Oktober selepas ada UPSR, kita memilih calon-calon Exco untuk tahun hadapannya. Ya, tahun 6 ini mereka akan jadi. Kita tak tunggu tahun 6. Kita terus mengadakan pelantikan Exco ini pada bulan Oktober tahun sebelumnya, pada mereka tahun 5. Ya, kalau tunggu tahun 6, maka lambat.
Maka kita daripada bulan Oktober, kita dah buatlah pilihan raya, undian dan sebagainya. Dan inilah kempen. Objektifnya rakan-rakan, murid asli ni malu. Pemalu. Tetapi bila kita adakan aktiviti kempen, kita dapat membina kerohanian dia, emosi dia, dan mereka yakin. Mereka berani bercakap. Mereka berani public speaking. Seperti yang diharapkan oleh Menteri Pendidikan Dr. Mazli, maka kita dah buat dulu lah. Ya, untuk yakin dan kita ada proses memangkar, ya, dan juga pengiraan undi. Dan ini ada dalam YouTube SK Channel N ataupun channel saya Abdul Rahim Azizi. Boleh lihat di sini. Okey, untuk menjadian murid sepak takraw, ya, kita johan peringkat daerah 3 tahun berturut-turut dan wakil kita dipilih untuk negeri dan juga bertanding di peringkat kebangsaan. Setiap tahun kurang-kurangnya ada 2 orang wakil sepak takraw yang mewakili negeri Perak. Dan sepak takraw SKTN telah 2016 johan, 2017 johan dan 2018 johan. Dan 4 pemain daripada sekolah SKTN telah terpilih mewakili daerah Kuala Kangsar untuk pertandingan peringkat negeri dan 2 orang telah terpilih di peringkat negeri untuk ke peringkat kebangsaan. Tuan-tuan dapat lihat anak-anak saya ni, mereka timbang ataupun mereka main 2 kali. Tuan-tuan lihat betapa hebatnya anak-anak, hanya anak asrama lah. Kalau yang terpilih untuk acara sekolah, aktiviti MSND, mereka selalunya tinggal di asrama. Supaya latihan mudah dibuat di asrama, senang. Waktu malam pun kadang-kadang kita adakan latihan. Dan mereka seperti biasa saya katakan tadi, mereka tidak main robust ataupun bola datang je, hantar balik, tak ada. Mereka selalunya main 3. 1, 2, 3, lipat. Alhamdulillah. Terima kasih kepada jurulatih, khasnya Cikgu Syarul, bapa kepada anak-anak di asrama, dan Cikgu Muzi, Cik Zul dan lain-lain. Untuk bola jaring juga, kita menjadi johan juga. Disegani peringkat daerah setiap tahun, ya, dan peserta kita telah terpilih untuk wakil daerah dan juga mewakili negeri. Umpamanya pada tahun 2018 adik Siti Nur Midani telah mewakili negeri Perak di MSSM bola jaring yang diadakan di Perlis. Ya, bola jaring merupakan johan daerah Kuala Kangsar 3 tahun berturut-turut. Ya, pada 2016, 2017, 2018 dan 4 orang pelajar telah terpilih mewakili daerah untuk pertandingan MSLPK peringkat negeri dan juga seorang telah mewakili negeri Perak. Terima kasih jurulatih Puan Sakaria, Puan Aina dan lain-lain. Seterusnya kita adakan task force. Bekas murid-murid SKTN, ya, yang tinggal di asrama, umpamanya Jun, Suryani, Syari, Suryati, Molly dan lain-lain lah, ramai. Dan setakat ini kita ada 10 orang anak-anak yang tinggal di asrama menjadi ikon. Dan mereka ini akan turun sirih turun ke ganggang, membantu, memberi motivasi kepada anak-anak yang mengambil PSR. Dan mereka digalakkan macam kat asrama, tengok tempat mereka tidur dulu, asrama mereka dulu. Dan Syari ini, yang ini, Universiti Tun Syed Omar Batu Pahat, dan saya Alhamdulillah ada program di Johor, Sukan Asli Malaysia. Maka saya singgah ke Batu Pahat, jumpalah adik saya ni, Syari. Dan dia pun terkejut guru besar SKTN datang. Sebab kadang-kadang kita kena buat begitu, ya, kejutan-kejutan supaya kita rapat dengan anak kita. Dan inilah video klip ucapan Syahri kepada anak-anak. Assalamualaikum.
Nama Ye Syahri bin Abbas. Ye pelajar SKHUNAN. Sekarang Ye menuntut at UTHM Johor, Universiti Tun Usaha Malaysia, kod bahagian perisian kejuruteraan perisian komputer. Top masa teacher top balik bilik Ye. Ye harap pelajar-pelajar ABAC beranilah berusaha, sebab cok lagi yang akan mewarisi masa akan datang kalau bukan Jadi kena memartabatkan soal ABAC. Tambah-tambah soal senoi. Lagilah dan bahasa-bahasa lain nak dah maju dah. Soal senoi tu tim maya. Jadi kena maju lah ke depan. Okey. Dikatakan motivasi, tetap motivasi ya. Dengan anak-anak, adik-adik belajar rajin-rajin. Yang dia kata dia tinggal di bilik atas ni, ya. Bilik atas. Maka terima kasih kepada cikgu-cikgu yang membantu mendidik beliau, guru-guru sekolah rendah, guru sekolah menengah, sehingga dah dia dapat masuk ke mesti akan sekian ya. Ibu bapa dan juga yang menonton klip video ni, bukan senang seorang anak hati ini menghabiskan pendidikan sampai tingkatan 5. Bukan senang. Sebab hanya mereka yang jati diri buat, cekal hati mereka yang akan berjaya. Dan bila mereka berjaya, banyak bantuan yang akan diberi akan pihak berkuah untuk melanjutkan pelajaran di Universiti ITCE. Dalam bahasa Temia, kadik mom didik, yom jadi senik, yang mek dan berjaya. Maksud dia, cikgu hanya boleh membimbing, mendidik kamu jadi hebat, ya, hingga anda berjaya. Artinya pemenara gading. Ini adalah klip video asrama. Ini bukan lakonan, inilah cara impromptu semasa warden melawat. Maka ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Mereka kemaskan, adakan gotong royong dom masing-masing. Ini murid satu. Dan dia, saya melihat video klip ni dah sebab agak aktiviti ni mereka tak buat kat rumah. Dekat rumah tak ada vaksin macam ni. Dekat rumah memang sidang saja. Buat satu cerita saja. Dari sini anak-anak kami cara mengenal hati mereka, ya, alangkah sabilah dekat mereka. Terima kasih semua yang mengayakan didik anak-anak sama agar pengusaha diri dan juga kerohanian dia. Ini dom yang lain. Mandi, mesti masuk ke bilik mandi ni. Saya sebagai guru memang sayang sangat walaupun macam anak saya sendiri. Inilah kenalan. Ini sama laki-laki yang sikit. Okey. Terusnya mereka terus ke ruang bilik mukadam Al-Quran, mereka ambil kitab dan mereka baca. Yang pandai bimbing yang tidak pandai membaca ataupun menghafal mukadam.
seronok sangat bila anak-anak kita ni kita dapat lihat mereka dapat kerohanian mereka, keagamaan mereka ada peningkatan. Sangat menyenangkan. Itulah hadiah sebagai seorang guru pendidik. Kejayaan SKCNE. Dalam 3K kita menjadi Johan Negeri Perak. Ini figure dia. Dan bila kita Johan, maka dapatlah RM1,000. Ini dia video klip. Johan dijemput Guru Besar SKCNE Sungai Tipur PBD Kuala Kangsar. Di SKCNE seperti yang dikatakan tadi, bersih, tidak ada secebis kertas pun ataupun sisa makanan pun, sebab kita dah tanamkan dalam kalbu mereka buang sampah dapat dosa, kutip sampah mencari pahala. Dan bila siapa-siapa saja cikgu-cikgu dan khasnya saya kalau saya jumpa murid-murid sama ada tengah main sepak takraw ke, sama ada tengah berehat di asrama ke, saya akan menyerik, mengakar berimbun. Mereka akan jawab dalam bilik masing-masing dengan suara saja, menggapai awan, buang sampah dapat dosa. Dan mereka akan jawab spontan, kutip sampah mencari pahala. Itulah tagline, dan ada beberapa tagline. Sekolah CNE ini memang terkenal dengan tagline-tagline yang menyentuh kalbu, mencetus minda anak-anak. Dan juga kejayaan anugerah khas Surau Imarah sekolah-sekolah KPM. Untuk peringkat negeri kita dapat anugerah khas Johan. Dan mengapa tuan-tuan? Sebab sekolah SKCNE sekolah asli, jauh daripada bandar, ya? Dan berasrama. Sekolah-sekolah di bandar mereka sembahyang zuhur, sembahyang asar. Tetapi sekolah sendiri suraunya 5 waktu sehari. Semua murid wajib sembahyang. Sebab murid SKCNE ini Temia, dan Temia ni memang 100% gugusan kita sebut dikatakan murid hatinya adalah agama Islam. Maka kita injekkan, kita jadikan surau ini sebagai katalis kepada surau-surau di kampung. Ada 6 surau di kampung yang kita ceriakan. Bila kami nak bertanding, maka kita mengadakan mesyuarat, kita minta sama semua guru, semua pekerja. Mesyuarat perdana kita panggil dengan harapan bila kita masuk, insya-Allah menang. Dengan segala usaha yang diberikan supaya dia membuahkan hasil. Kalau tidak, setakat buat saja, masuk saja, tidak ada keberkesanan, maka akhirnya penat saja. Ya? Jadi syarat rakan-rakan, bila ada saja terpilih untuk mewakili PPD Kuala Kangsar, maka buat yang terbaik. Rakan-rakan akan bantu. Kami akan turun. Anugerah Asrama Terbilang Peringkat Negeri Perak. Tuan Ketua Sektor Mak Jaafar, ya, Sektor Pembangunan Pak Jaafar, dan juga Cik Hussein Gamdi, Cik Gamdi Azmi Dahali pun ada datang, dan Puan Rahimah Ketua Sektor Timbalan datang, Tuan Pimpin datang untuk membantu SKCNE berjaya dan menerima anugerah ASAD, anugerah Seri Asrama Terbilang. Dan ini ada dokumentasi Tuan Ketua Sektor datang, dan kita adakan banting-banting. Ada banting-banting, ikon-ikon dengan kata-kata hikmat mereka, kata-kata hikmat mereka, dan kita pamerkan di Dewan Makan sebagai motivasi kepada anak-anak. Dan inilah dia, selepas saja kita menjawab cabaran untuk mewakili daerah Kuala Kangsar dan juga lepasnya jabatan, maka bertambah cerialah gong-gong anak-anak kami di asrama.
Cenein kita tingkat. Pada ketika dahulu memang dikatakan asrama ni penuh sebab kampung-kampung, jalan-jalan kampung tidak ada, hanya jalan balak, jalan ladang. Maka setelah ada jalan raya, maka tingkat 1, tingkat bawah, tingkat 1 kita gunakan sepenuhnya. Tingkat 3 kita jadikan bilik-bilik khas. Sebab penghuni asrama telah berkurangan sebab ada murid yang suka berulang. Sebab ayah mereka sudah ada motor untuk ulang alik. Asrama terbaik peringkat Kuala Kangsar, ya. Mendapat pada ketika itulah sebelum kita terpilih untuk negeri, kita dah ada untuk peringkat daerah, PPD yang memilih kami untuk membaki ke peringkat negeri. Maka kita telah mulakan keciraan asrama SKCRC. Ini semua tidak ada kos. Ini semuanya kita beli kayu biasa atau kayu yang kita pakai, kita baiki dan semuanya diusahakan dibuat oleh PPM, Fikri, Firdaus, Dharma, ya, dibantu dengan Cikgu Mizi, Encik Zul dan lain-lain lah, semualah, ya, membantu keceriaan. Dan selepas saja kita menerima anugerah peringkat daerah dan diawati oleh Puan Hasmah daripada Suakam. Puan Hasmah ni sudah pernah bermalam di asrama dan beberapa kali datang ke SK Cenein untuk melihat sendiri, untuk membuat laporan kepada pihak Suakam hak asasi manusia khasnya dari segi pendidikan. SK Cenein tercapai dan inilah kata-kata beliau. Saya sebenarnya amat teruja dengan suasana di sekolah SK Cenein ini, and I think this is one of the best sekolah orang asli dari segi keceriaannya, dari segi kerjasamanya, dan yang paling saya suka adalah asramanya. Ia asrama yang beri keseronokan, keselesaan dan keselamatan kepada anak-anak kita yang duduk di asrama. Kak Asma ucapkan ribuan terima kasih kepada guru besar, guru-guru, warden dan juga penyedia asrama dan juga kantin. Please keep up this good work. Tahniah dari saya. Maka ucapan daripada pengarah Jakwa, Perak dan Kedah, Encik Sarul Nizam, sahabat saya. Beliau dulu di pembangunan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekarang ini dia jadi pengarah di Liga Perak. Terima kasih kepada yang banyak membantu. Dan inilah ucapan dia semasa aktiviti bersama dengan orang kampung, aktiviti Kedah. Ucapan terima kasih kepada pihak sekolah SK Cenein yang telah menganjurkan program yang melibatkan pelajar, ibu bapa dan juga guru-guru masyarakat orang asli. Jadi saya bagi pihak Jakwa Perak dan Kedah mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program ini. Seterusnya, sukan. Di samping sepak takraw dan juga bola jaring, kita juga acara balapan, olahraga balapan, kita kekal dari aspek lompat tinggi, sukan lompat tinggi dan juga baling peluru. Dan Sapinas, ya, Abbas, Johan lompat tinggi kebangsaan pada 2017 dan tahun 2018 adik Sapinas juga Johan peringkat kebangsaan. Maka Sapinas ini semasa sukan orang asli di peringkat kebangsaan diadakan di Kelantan dan juga di Kelantan juga di Perak, ya.
dan juga adik Sapinah dan bukan adik Era, terpaksa panggil Era. Dia jadi Tuhan tempat perkasaan yang diadakan di Johor Bahru. Dan inilah dia adik Sapinah. Dari puncak ke angkasa, pertarungan bintang berkelipan, menyewa jauh dari yang biasa. Ungkapan ini bukan sekadar Alangkah seronoknya, gembiranya kami bila anak kami dapat memecah rekod tempat tinggi kebangsaan. Hingga hari ini, rekodnya masih lagi berpecah. Bukan senang untuk melatih seorang anak asli yang selalunya kita panggil lompat kuda lah. Ya. Tapi untuk melatih mereka, vlog ni, cara lompatan ni, kalau saya sebut, saya minta maaf, bukan senang. Dan terima kasih juga diucapkan pada Cikgu Tamiji, ya, yang dilatih lompat tinggi juga dengan Puan Sakaria. Cik Sakaria, penyedia asrama. Satu kebanggaan. Bila banyak dah menang, keyakinan pun keyakinan lebih tinggi dan sokongan orang kampung lebih banyak untuk menjayakan aktiviti-aktiviti sekolah. Dan segala kejayaan itu kita dokumentasikan di YouTube dan disambung pula oleh RTM. Maka RTM pun turun, ya, dan dalam rakaman mini parlimen yang telah ditayangkan di TV2, dan inilah gambar-gambar dokumentasi semasa rakaman dibuat. Dan pelakon itu adalah pelakon bernama Siti Nurbilani dan rakannya lain. Untuk tahun lepas, 2019, pelakon utamanya adalah adik Azim. Masuk kali kedua rakaman RTM semasa nak menyambut kemerdekaan 31 Ogos pada tahun lepas, dan semuanya ini ada di dalam YouTube. Jadi, terima kasih kepada anak-anak dan juga kepada RTM. Penerbitnya saya panggil Bija aja. Minta maaf nama saya lupa. Dan juga bila kejayaan-kejayaan yang telah dicapai, ya, dalam aspek untuk ciri-ciri standard 1, 2, 3 dan 4 serta 5, untuk menilai anugerah, untuk mendapat anugerah asrama Seri Angkasa, ya, berbidang, maka satu daripada mesti ada dokumentasi yang sedia penghargaan. Maka ini pekerja swasta, kita berikan penghargaan, ya, dan juga Saguati, dan juga ini Cikgu Miji, cikgu pun kita bagi, ya, penghargaan, dan kepada murid pun kita bagi penghargaan, ya, CJ, penghargaan dan juga cenderamata. Terima kasih Abang Dan, ya, Abang Din, Abang Dan Ketua Bahagian Kebersihan Bangunan Sekolah, dan Abang Din Ketua Bahagian Kebersihan Asrama. Bila semua dokumentasi ini kita buat dalam YouTube, maka ketika itu telah ada 20,000 lebih viewer dan tonton. Semasa di IAB, mula-mula di Kementerian Pendidikan, bahagian pengurusan sekolah harian, saya dibantu dengan rakan-rakan dalam membuat pembentangan, dan slide ini dah saya tunjuk. Maka masa itu ketua juri adalah Encik Yung. Minta maaf kalau saya telah sebut, lupa dah, yang bersara pun, ya. Dia telah menyaksikan bahawa ada penonton yang ramai, dan sudah masa itu telah ada hampir 200 klip video di maya. Dan inilah dia. Jadi sangat penting rakan-rakan guru-guru, hanya guru-guru besar, kita dokumentasikan dan kita terbitkan uploadkan di maya
di YouTube, Facebook atau media-media sosial lain untuk mempromosikan sekolah kita. Kita harus mengakar, kita harus merimbun. Menggapai awan adalah anda semua. Tagline adalah menggapai awan. Akhirnya daripada saya. Assalamualaikum. Saya Guru Besar SKCNN Sungai Siput. Akan membantu anak-anak atlet Temiang, 100% anak atlet untuk memajukan diri mereka mencapai hasrat kerajaan 3 PPM. Memajukan pendidikan anak melalui 3K, kebersihan, kesihatan dan keselamatan. Dan kami warga SKCDN akan cuba mengakar, merimbun dan menggapai awan anak-anak atlet Temiang ini. Assalamualaikum. Terima kasih saya ucapkan kepada pegawai PPM dan IAP yang membantu pesara PPM untuk Ampatan, pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Perak, pegawai PPD Kuala Kangsar, rakan-rakan guru besar SMOA kebangsaan dan negeri, warga SKCNN dan khasnya komuniti kami. Kita telah berjaya melakukan anjakan paradigma dalam sistem pendidikan negara. Kalau nak harapkan dari segi akademik, kita hanya dapat menguasai yang asas saja. Kecemerlangannya setakat ini baru 2 orang saja. Tetapi dari segi aspek kemenjadian murid, hashtag PPPM 57. PPPM hashtag 57 kita telah berjaya. Terima kasih semuanya, dorongan daripada Allah dan ajak follow the wisdom of Allah SWT. Thank you very much. Thank you semua. Semoga kita dapat keberkatan dari hidup kita ini. Assalamualaikum.